Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama solat subuh berjemaah. Solat berjemaah subuh adalah pelengkap kepada keseluruhan pahala yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam. Di mana yang kita dengar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat maghrib, solat isya berjemaah separuh malam dari segi nilai pahala. Kemudian solat subuh berjemaah adalah keseluruhan pahala malam itu kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tentu semua di antara dipanggil apa, busyra ataupun perkhabaran gembira ataupun motivasi yang dibagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita terus jaga solat jemaah, khususnya isya dan subuh. Dan insya-Allah untuk pagi ini saya nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicerita oleh Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa salasatun muhlikatun wa salasatun munjiyatun wa salasatun kaffaratun wa salasatun darajatun. Amal muhlikatu fashuhun muta'un wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i binafsihi wa amal munjiyatu fal adlu fil ghadabi wal ridha wal qasdu fil faqri wal ghina wa khashyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah wa ammal kaffarat fantidharus salah ba'da as-salah wa isbaghul wudu' fis sabarati wa naqlul aqdam ila al-jama'ati wa amma ad-darajatu fa it'amut ta'am wa ifsha'us salam was-salatu bil-laili wan-nasu niyamun. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengikut Albani rahimahullah taala, kata hadisnya adalah hadis hasan. Tuan-tuan semua, hari ini insya-Allah kita akan tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, empat perkara yang dibincang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tiga perkara yang bawa kebinasaan kepada manusia, tiga perkara yang bawa kejayaan, tiga perkara adalah kifarat dosa yang kita lakukan, tiga perkara adalah derajat yang akan ditingkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua tiga perkara ni penting sebenarnya dalam kita mengurus kehidupan kita. Kita dalam hidup dunia kita diminta supaya apa dia ni pastikan perjalanan hidup kita adalah mengikut landasan siratal mustaqim. Di mana yang kita doa semua dalam setiap kali kita semaya, ihdinas siratal mustaqim. Di mana landasan mustaqim tuan-tuan semua, antara benar ialah kita kena memikir ataupun kita kena usaha supaya di sana jangan terlibat dengan perkara-perkara yang boleh membinasakan dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua pula ialah tuan-tuan semua, kita memikir untuk kejayaan. Dan dalam menjalani kehidupan kita, mengurus kejayaan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat, kita cuba tengok apakah panduan ataupun kunci-kunci yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang akan bawa kejayaan. Yang ketiga pula tuan-tuan semua, dalam kita mengurus kehidupan kita ni kita ada kesalahan, kita ada silap, ada apa dia dosa-dosa dan sebagainya, maka di sana ada ruang-ruang untuk kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi ialah kita kita diminta supaya sentiasa
berusaha supaya hidup kita sentiasa ditingkatkan darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam perjalanan hidup kita nak diri kita diangkat, kita naik pangkat semua bagi orang kerja, maka Muslim dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia kena mikir juga bagaimana diri dia, kehidupan dia untuk ditingkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali tuan-tuan semua ialah fa'amal muhlikat. Yang pertama sekali kita tengok 3 perkara yang boleh bawa binasa kepada manusia. Tuan-tuan semua dalam perjalanan hidup macam saya sebut tadi lah, kita pastikan supaya perjalanan hidup kita adalah strict mengikut acuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau boleh cuba nak mengelak benda-benda yang boleh binasa, benda-benda yang boleh menghalang, menyikat perjalanan kita untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah fasyuhun muta'un. Yang pertama ialah sifat bakhil. Ya, sifat bakhil ni tuan-tuan semua adalah bakhil ikut apa dia ni, mengikuti kehendak apa dia bakhil. Bakhil ni adalah satu sifat yang apa dia ni, yang cukup tidak produk lah bagi orang Islam. Ya, kita dalam dunia ni tuan-tuan semua, apabila kita sebut sebagai seorang Muslim, kita memikir bagaimana supaya kehidupan kita sentiasa ditambah nilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara perkara yang boleh menyikat nilai kita adalah sikap apa dia ni bakhil. Apabila kita bicara bab bakhil ni tuan-tuan semua, dia melibatkan banyak perkara lah. Bakhil di segi harta, bakhil di segi tenaga, bakhil di segi apa dia ni, beri buah fikiran dan sebagainya. Banyak perkara lah. Bila sebut bakhil tuan-tuan semua, mana yang saya sebut tadi lah, dia adalah penghalang kepada mendapat nilai tambah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Harta yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan semua, sepatutnya apa dia ni, dia boleh menambah kehebatan kepada kita. Pagi-pagi kita bersedekah, harta kita boleh beri zakat dan sebagainya. Itu tuan-tuan semua adalah nilai tambah yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tapi kalau kita tak sifat bakhil depan, maka harta yang sepatut jadi apa ni punca kebaikan pada kita, akhir sekali tak ke mana lah, kan? Nah, sebab tu lah Islam larang sangat. Islam apa dia mari apa dia ni tak jual sangat daripada terlibat kebakhilan dalam semua bentuk. Nah, sebab tu dalam doa kita setiap pagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat bakhil ataupun syuh ni tuan-tuan semua adalah apa dia satu sifat yang tidak comel lah. Okay. Kalau kita tengok dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa-siapa yang jaga sifat bakhil ni, kawal molek, jaga molek, faulaika humul muflihun, mereka ni akan berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tuan-tuan bukan mudahlah. Kalimah muflih dalam bahasa Arab maknanya usaha sungguh-sungguh. Kalau padai tu maknanya peladai, falah maknanya kena usaha untuk mendapat kejayaan. Begitu juga dalam kita membina kejayaan tuan-tuan, maka di antara benda yang menjadi penghalang besar, kalau kita boleh mampu untuk berdepan dengan perkara ni, maka insya-Allah katanya Allah Subhanahu Wa Taala, "Faman yukashuha nafsihi faulaika humul muflihun." Siapa-siapa yang jaga diri dia daripada sifat bakhil, maka dia akan diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tu semua kejayaan yang diaku oleh Tuhan. Kalau dalam kehidupan dunia boleh jadi orang yang bakhil, dia kata dia boleh simpan duit. Kalau melibatkan duit lah, dia rasa dia boleh dia boleh simpan mana begitu banyak sekali. Itu penilaian orang yang bersifat kebendaan. Tapi bagi orang yang menetap dia matlamat Allah Subhanahu Wa Taala perjalanan hidup dia, maka dia kawal diri daripada sifat bakhil adalah satu sifat macam saya sebut tadilah, satu sifat yang akan beri kejayaan kepada manusia. Tuan-tuan semua, siapa peringkat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ceritanya cakna je benda ni supaya jangan sekali-kali umat dia ni ada sifat macam ni. Sehingga saya dah sebut tadi, setiap pagi kita diajar doa apa dia, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hadzan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahr rijal. Dalam hadis ni tuan-tuan semua, berapa perlindungan kita bicara sebelum ni, kita dah syarah panjang hadis doa yang saya baca tadi. Maknanya dalam senara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan adalah minta perlindungan daripada sifat bakhil. Kemudian tuan-tuan semua, tadi saya sebut masalah harta, masalah tenaga, katakanlah tenaga yang Allah Ta'ala bagi kita, kekuatan yang Allah Ta'ala bagi kita bakhil katakanlah untuk nak buat kebajikan, untuk nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah cukup merugikan.
Sebab itulah tuan-tuan semua kita, saya rasa kita dah sebut dah sebelum ni pun kan, yang penting ni antara perkara yang membahaya dalam perjalanan hidup kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan semua, kali kita kembali kepada matlamat kehidupan kita lah kan, liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala cipta kita ni adalah untuk mengabdikan diri kepada Dia. Maka sifat-sifat yang kita bincang di permulaan pada pagi ini tuan-tuan semua adalah sifat yang boleh menyikat ataupun yang boleh menghalang, menyuburkan apa dia ni perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama tuan-tuan semua. Banyak lagi ni sebab hari ni dah nak ngundi dah, kena cepat sikit dah. Yang kedua tuan-tuan semua, antara sifat yang binasa ialah dia panggil hawan muttaba'. Makna ikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu ni kira tuan-tuan, tak kira siapa lah kan, tak kira siapa dalam hadis ni, tak kira siapa yang ikut hawa nafsu, tak kira dia bersifat tok lebah ke, dia bersifat orang ada ilmu ke, dia bersifat yang kaya ke, ataupun orang biasa ke tuan-tuan semua. Kalau ada perangai-perangai macam ni, maka adalah orang yang pada dia ni di antara senarai orang yang dibinasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan semua, saya kalau kita perhati kepada Al-Quran lah, kalau tengok dalam satu kisah apa dia ni, dalam satu laki-laki di kalangan Bani Israel yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala bagi ilmu yang begitu hebat sekali kan. Ada sungguh-sungguh disebut kata Bal'am bin Ba'urah dan sebagainya. Tak apalah, saya kembali kepada kisah apa asalnya Al-Quran. Dia tak sebut siapa-siapa kan, di mana dia sebut satu kisah berkaitan Bani Israel, di mana dia orang ni tuan-tuan semua, orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan, tetapi yang menyebabkan dia jatuh, menyebabkan dia ni, saya kata walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba' hawa. Dia ni dengan sebab ilmu dia ni, dia boleh tingkatkan diri dia. Allah Ta'ala kalau Tuhan nak, dengan sebab ilmu dia, kalau dia menghayati ilmu, dia boleh tingkatkan diri dia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi dia ni kerana apa dia ni, kerana keduniaan kan, kerana apa dia ni, diri dia ditarik oleh bumi, makna keduniaan. Yang kedua pula ialah diri dia telah ikut hawa nafsu. Akhir sekali tuan-tuan semua, Allah Ta'ala hina dia sungguh, sehingga disebut kamasalil kalb, dia ni adalah seperti mana anjing yang cukup hina di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tuan-tuan semua orang yang diberi ilmu. Kalau maknanya ilmu dia tidak pandu dia, sepatutnya ilmu yang pandu dia panggil ilmu nafi', ilmu yang beri manfaat dia, patutnya pandu dia, bawa dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi rupa-rupanya ilmu dia ni tak tepi, nafsu dia tak depan. Akhir sekali ilmu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila nafsu menguasai dia, akhir sekali dia akan dibinasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal'azubillah, kita minta berlindung. Kemudian yang tiga tuan-tuan sebut ialah wa'ijabul mar'i binafsihi. Yang tiga ni syok diri sendiri, dia panggil ta'ajub, kagum dengan diri sendiri. Kagum ni tuan-tuan semua kan, kita kena ingat mana gapo-gapo dalam kehidupan kita ni adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat kagum diri ni sebenarnya dia satu benda yang memang tidak ada tempat dalam Islam kan. Dia tidak bawa gapo kepada kita, bahkan dia adalah mengundang kepada kebinasaan atau mengundang kepada kekalahan. Kalau orang dulu tuan-tuan semua, contoh dalam peperangan Hunain ya, kita baca sejarah peperangan Hunain, kenapa di peringkat awalnya berlaku kekalahan? Sebab ada di kalangan tentera-tentera Islam terasa syok dari sendiri. Dia kata kita tak kalah hari ni, kita ramai bilangan tentera kita. Tak, lan nuglab hadzal yaum, disebut di sana ada suara-suara yang berlaku di kalangan setengah-setengah apa dia ni pejuang-pejuang Islam pada masa tu. Mari bahasa tak ingat tu, dia rasa takjub dengan bilangan yang begitu banyak. Hari ni kita tak kalah dah, kita ramai apa semua kan. Itu satu contoh yang disebut dalam Quran. Apa dia ni, dia panggil sifat ta'ajub yang akhir sekali membawa kepada kebinasaan. Nah, sebab itulah tuan-tuan semua, kita gapo-gapo yang kita miliki ilmu gapo semua, kita kena rasa ini semua adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bukan tempat untuk kita nak kagum diri, bukan tempat kita nak syok dengan diri kita. Sebab kita rasa segala-galanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Segala nikmat yang kamu peroleh adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita bincang panjang sebelum ni tuan-tuan semua, bagaimana para anbiya alaihi salatu wassalam, salafus salih, bagaimana sikap dia apabila dia dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah sebut cerita Nabi Sulaiman alaihi salam.
Orang yang begitu hebat tuan semua, cuba tengok bagaimana dia dapat nikmat Allah Ta'ala. Dia kata hadza min fadli rabbi, ini semua adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya. Kan, ini tuan semua kita diajar dalam semua keadaan, dalam kehidupan kita ni. Doa-doa kita sebenarnya nak turun kita sebenarnya, jangan ada sifat ta'ajub. Kita naik kenderaan, kita baca apa dia, alhamdulillahilladzi, apa dia, subhanallazi asakhkhar lana, ataupun ada riwayat yang mengatakan alhamdulillahillazi sakhkhar lana hadha. Ya, kita lepas doa, kita lepas makan apa, kita sebut alhamdulillah. Ya, segala-gala tu semua kita diajar apa dia ni, kemudahan yang kita peroleh adalah kita diajar supaya kita rasa ini semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekabuk kita rasa takjub ataupun syok dengan diri sendiri ataupun kagum dengan sendiri. Inilah tu semua antara apa dia ni, kalau kita bincang dalam kitab Ihya Ulum, dalam akhlak ataupun tasawuf ni, di antara benda yang dibincang oleh Imam Ghazali ataupun Imam lain lah. Okay, Al-Quran banyak bincang benda-benda gini lah, supaya benda gini jangan ada di kalangan kita lah. Sebab Nabi kata minal muhlikat, dia adalah di antara perkara yang buat kebinasaan. Kemudian yang kedua tu semua ialah wa ammal munjiyat, 3 perkara yang akan buat kejayaan kepada kita. Yang pertama sekali adalah fal adlu fil ghadabi war ridha, keadilan ataupun al-hadan. Riwayat yang mengatakan al-haqqu, dia menyatakan dijaga kebenaran walaupun dalam masa dia marah atau masa dia redha. Sebab itulah tuan-tuan semua kita ni diajar, maknanya ada panggil apa, duru ma'al haqqi haitsu madara, berjalanlah, berpusinglah kita. Kamu katanya apa dia ni, berpusinglah kamu di mana saja kebenaran itu berpusing. Mana kita diajar tuan-tuan semua dalam hidup kita, walaupun suasana macam mana sekalipun, kan marah ke benci ke apa semua ke, pastikan apa dia ni kita ikut landasan kebenaran. Kan, kita kadang-kadang tuan-tuan semasa marah kita tak kira dah, macam orang tak asuk gitu juga. Dia tak asuk pada puak dia ke, dia tak nampak dah kebenaran orang lain. Kan, kita tak boleh ajar bagi kita tu. Nabi ajar kita, maknanya kita letak kebenaran depan, kemudian kita boleh kenal siapa yang buat kebenaran. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala berkata, la ta'rif al-haq bir-rijal, i'rifil haq ta'rif ta'rif ar-rijal. Sayyidina Ali kata, kita kena boleh kerana kebenaran kita diminta supaya tegak dalam suasana macam mana sekalipun. Sebab tu kita kena faham betul-betul apa dia kebenaran. Apabila kita faham betul-betul kebenaran, kita boleh kenal siapa yang buat kebenaran. Itu adalah kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Itu semua payah sebenarnya. Kalau orang ni dah masa senang tak apalah. Kalau masa susah tak boleh, dia mari buana. Apatah lagi kalau macam saya sebut ni, sifat ta'assub ke, sifat berkumpulan dan sebagainya. Kita tu semua, kita tak diajar macam itu. Kita diajar makna pastikan supaya kita bersama dengan kebenaran, walaupun suasana macam mana sekalipun. Sebab tu kata Nabi SAW, kalau orang yang boleh bina hidup dia macam ni, maka insya-Allah dia akan diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua kisah banyaklah dalam sejarah tu semua, bagaimana salafus soleh, orang-orang hebat dulu, macam mana sekalipun dia dalam suasana macam mana sekalipun, dia pasti akan jaga kebenaran. Walaupun masa dia marah kau gapo, so kita masa marah tak kenal dah. Kalau dengan bini di rumah tegak, semua tak betul berlaku hak bini kata. Walaupun benar kenyataan daripada bini kita ke anak kita sebagai boleh, kerana kita tak perasaan depan akhir sekali tergelar habis kebenaran yang kita dah belajar sebelum ni. Sebab itulah tuan-tuan semua, hadis ni jelas pada kita lah. Sebab itulah kita kena belajar molek lah. Kita boleh benar kenal kebenaran, kemudian kita boleh letak di kita di mana saja kita duduk, kita pastikan pada kebenaran bersama-sama kita. Dalam hadis ni dilah Nabi kata fal adlu ataupun al haqqu fil ghadabi war ridha. Kita jaga kebenaran, kita buat keadilan masa kita redha dan masa kita marah. Redha ataupun keadilan ataupun menyatakan kebenaran itu macam saya sebut tadilah. Kalau kita ni tapai ke benda lain, kita akan jadi masalah lah. Kita sanggup menyatakan kebenaran apabila kita redha perkara tersebut. Tapi masa kita tak kena, masa kita marah, walaupun benar macam mana sekalipun depan kita akan ajih lah. Tak betul, tak gabung semua. Ini antara benda yang cukup bahaya tu semua dalam kehidupan seorang Muslim, dalam mengurus kehidupan dia dalam rangka untuk mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala ni. Maka dalam hadis ni jelas tuan-tuan semua, Nabi ajar kita supaya kita tegaklah kebenaran, tegaklah keadilan,
Walaupun suasana macam mana pun sampai kita duduk, kan. Masa kita marah ke, masa kita redha ke apa semua, pastikan benda tu apa dia ni jadi dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, tuan-tuan semua, antara apa dia ni perkara yang buat kejayaan kepada manusia ialah wal qasdu fil faqdi wal ghina. Sederhana masa dia kaya, masa dia fakir dan masa dia miskin. Tak sederhana. Ini payah berlaku ni kadang-kadang. Masa miskin orang banyak boleh buat. Masa miskin sederhana dalam mengurus kehidupan lah. Ada setengah orang masa miskin dia boleh hidup sederhana. Tapi masa kaya kadang-kadang dia terlepas kadang-kadang. Okay. Sebab itulah Islam tu semua. Sebab kita diajar, kita ada matlamat dalam kehidupan kita. Walaupun kita kaya ke, walaupun kita miskin ke, dasar yang diatur oleh Islam tu kita kena ikut lagu-lagu mana pun. Okay. Sebab itulah kebimbangan yang berlaku ni. Maknanya tuan-tuan semua macam kita duk faham sama lah. Masa miskin kadang-kadang banyak kita boleh jaga. Macam kat semaya beg gitu juga. Masa miskin masya-Allah mari sama. Masa kaya boleh telefon 2-3 memang pasal tu perkara lama ke payah sebagainya. Itulah tuan-tuan semua kita nak dalam hadis ni Nabi SAW mengatakan, Nabi kata ialah orang yang dapat kejayaan oleh Allah Ta'ala ni ialah orang yang sederhana hidup dia, sama ada masa dia fakir, masa dia tidak diberi apa dia kenikmatan oleh Allah SWT ataupun sikit. Yang kedua pula ialah masa dia diberi kekayaan. Tuan-tuan semua dalam Quran dia paparkan kepada kita lah. Bila kita baca Quran ni benda-benda gini sentiasa diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang diperingatkan dengan biasa, kadang-kadang dia dibawa cerita pun tak, supaya kita sedar makna benda ni memang tak boleh ni. Kalau masa kaya kita nak lepas ikut dia tak boleh. Cuba tengok tuan-tuan semua kisah yang berlaku pada Qarun. Qarun bagaimana kehidupan dia sebelum dia diberi kekayaan. Kemudian lepas diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala beza selalu. Kan? Waktu dia panggil pabara alaih, maknanya dah melakukan kezaliman, dah terlajak apabila diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa peringkat akhir sekali mana tak beriman, siapa peringkat sekali tak dia tidak percaya bahawasanya kekayaan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi dia akan rasa dia adalah tuhak. Jadi buana habis kehidupan dia. Kan? Ini tuan-tuan semua, mana yang benar ni kita boleh tengok dalam kehidupan kita lah. Ya, ramai orang masa dia miskin dia boleh kontrol hidup, tapi masa kaya kadang-kadang dia tak kontrol hidup. Ada juga sebalik tu. Ada setengah orang masa Allah Ta'ala bagi rezeki dia boleh jaga, tapi masa Allah Ta'ala tak bagi rezeki dia kadang-kadang dia buana. Itu pasal ada berlaku masalah juga. Sebab itulah kita nak sini ialah dia panggil kesederhanaan ataupun apa dia panggil cukup-cukup ataupun pandai-pandai dengan apa yang diberi Allah Ta'ala, sama ada masa kaya masa miskin dia dapat mengurus kehidupan dia dan keadaan molek. Kemudian yang tiga pula tuan-tuan semua ialah wa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Antara sifat yang ketiga yang akan buat kejayaan kepada manusia ialah tuan-tuan semua ialah dia takut kepada Allah Ta'ala, sama ada pada masa senyap, masa sembunyi atau masa terang-terangnya. Okay. Dia sentiasa rasa Allah Ta'ala bersama-sama dia lah. Sebab tu apabila Nabi SAW ditanya oleh Jibril alaihissalam mal ihsan, Nabi kata ihsan ialah an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Sembahlah Allah Ta'ala seolah-olah kamu tengok Tuhan. Tak. Kata pun mana kita rasa Allah Ta'ala apa dia ni sentiasa tengok kita dan sebagainya. Sifat-sifat gini tuan-tuan bukan mudah ni kadang-kadang ni. Tak, kita masa kita depan ramai-ramai boleh jadi kita jaga gitu. Tapi masa kita duduk sorang tambah-tambah lah ni pula kadang-kadang. Telefon duk tangi orang tak tengok balik. Tak, telefon duk tangi ke duduk bilik sorang ke apa. Kadang-kadang ini antara benda yang berlaku lah. Tuan-tuan semua kali kita perhati kepada budaya orang dulu, cuba tengok. Saya selalu sebut dalam kisah-kisah sebelum ni lah. Walaupun maknanya depan orang atau tak depan orang, tapi apa dia ni dia jaga hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba tengok kisah Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf alaihissalam tuan-tuan semua kan. Ini satu contoh apa dia ni ketakutan kepada Allah Ta'ala, walaupun orang tak ada, orang ada pun dia takut, dia jaga hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba tengok orang nak ajak dia buat maksiat, cuba tengok kan. Faqalat haytalak qala ma'adzallah. Perempuan tu ajak dia buat maksiat pada masa tu tak ada orang dah kan. Kalau nak buat boleh sangat tu semua, tapi kenapa dia sanggup tak buat? Ini semua ada kerana takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyaklah kita nak bincang sebelum ni hadis-hadis berkaitan dengan macam ni ialah contohnya antaranya ialah hadis berkaitan dengan 7 golongan manusia yang
akan dapat duduk di bawah naungan Arasy pada hari kiamat. Maknanya antara dia jaga diri dia. Sama ada orang tak ada, orang ada ke, dia tetap jaga diri dia. Sebab tu dalam senara 7 sifat orang yang dapat duduk di bawah naungan Arasy pada hari kiamat ialah Nabi sebut warajulun talabatu imra'atun zata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Antaranya orang yang tak ada orang lain, tiba-tiba seorang dia diminta oleh orang puan untuk buat maksiat, ajak comel lagi, kaya lagi, keturunan molek lagi, tapi gapo dia kata qala ma'azallah, saya tak saya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah tuan-tuan semua kita ada perhati kan dalam hadis-hadis, dan saya pernah sebut dah tuan-tuan sebelumnya, ada saya seorang di Jordan. Orang Jordan dia orang comel kan, dia kata 5 kali dia diuji oleh Taala, masa tak ada orang kata dia. Kan uji dengan maksiat yang begitu teruk, itu perempuan ajak dia buat maksiat. Tapi alhamdulillah kata dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu semua dalam hadis ni, maknanya Nabi kata orang yang berjaya adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada pada masa orang ada ke orang tak ada ke, dijaga hak Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi dia maknanya dia tak dia apa bagi dia maknanya kalau tak ada orang pun dia kata Allah Taala akan jaga diri dia, Allah Taala akan tengok dan sebagainya. Dan saya pernah sebut cerita sebelum ni bagaimana satu orang gembala kambing diuji oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum nak beli kambing. Nak beli kambing tuan-tuan semua. Apabila nak beli kambing, tak boleh beli, tak boleh jual. Saya ni gembala ya. Kambing ni hak apa ni, hak bos saya. Tak apalah sahabat kata royak lah. Dia kata hilang ke, beli makan ke orang ke apa semua, makan ke serigala ke. Gapo dia sebut? Ainallah. Okey. Lepas tu mana Tuhan dia kata. Okey. Maknanya tuan-tuan semua, apa dia ni, dia ada rasa makna tak, walaupun tak ada orang, tak ada bos dia ke apa semua, tapi itulah dia rasa inilah Allah, padahan kebersamaan Allah Ta'ala pada diri dia. Sebab tu sifat ni tuan-tuan semua, kalau ada adalah di orang Islam ni, kalau duk kerja katakanlah, kalau ada perasaan takut Tuhan ni, walaupun bos ada ke bos tak ada, siapa tolong yang bagi dia. Hari ni bos tak ada, kita duduk kedai kopi lama sikit. Hari ni tak apa, kita mari lewat sebab kamu mari lewat, kita buat awal sebab bos tak ada kan. Kita bukan masalah isu boh kan, isu kita adalah ma'iyatullah, isu kita adalah muraqabatullah. Allah SWT tengok perjalanan hidup kita. Itulah tuan-tuan semua dalam hadis ni, maknanya kalau kita boleh jaga, kita boleh kawal di kita bersama ada masa rahsia ke masa ramai-ramai sebagainya, maka insya-Allah orang ini adalah orang yang akan dapat kejayaan insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikut pula tuan-tuan semua, wa ammal kafarat. Kemudian di sana ada 3 amalan yang akan menyebabkan kifarat dosa kita. Kan kita dah bicara sebelum, dosa-dosa ni benar bahaya. Kan dosa ni lah akan menentukan kita masa depan kita. Dosa ni lah kita akan bawa kan apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita nak kalau boleh Allah Taala delete, Allah Taala hapus dosa kita ni supaya kita kembali kepada Allah Taala, tak ada barang-barang yang dikatakan dosa. Maka tuan-tuan semua, berbagai-bagai kaedah yang diajar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaedah-kaedah untuk supaya apa kita buat benda tu Allah Taala hapus dosa kita. Banyak perkara lah. Cuma dalam hadis ni sebut 3 perkara. Yang pertama sekali lah fantizarus salah ba'da salah, tunggu sembahyang. Duk tunggu sembahyang, perasaan hati dia. Tunggu nak pergi sembahyang. Kan? Kita ni dak ada sembahyang nak habis dekat dia, bukan tunggu lah kata kan. Tunggu dah hebat aku. Kan? Itu dia panggil intizarus salah ba'da salah. Sebab dalam satu riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Sunan dia, Nabi kata antara benda yang boleh hapus dosa kita adalah intizarus salah ba'da salah, tunggu semaya daripada satu semaya ke satu semaya. Sama ada tunggu dari segi perasaan kita rasa nak tunggu semaya, ataupun kita duduk masjid katakanlah, kita semaya maghrib dah nak tunggu solat katakanlah solat Isya. Ini pun termasuk dalam kategori yang disebut sebagai apa, intizarus salah ba'da salah. Kita tunggu satu semaya kepada semaya yang lain. Mana tuan-tuan semua dalam hadis ni jelas kepada kita bahawa ni seorang Muslim tu memang itulah dalam kehidupan dia, semaya ni memang satu benda yang bagi dia dipanggil agenda utama dalam hidup dia lah. Okay. Utama sekali. Yang kedua tuan-tuan semua dalam hadis ni sebut ialah wa isbagul wudu fil sabarati. Maknanya dia ada sempurna wuduk di tempat-tempat yang sepatutnya dia sempurna lah. Sabarat maknanya semua anggota-anggota yang sepatut dia basuh. Okay. Dia jaga betul-betul, dia ambil sembahyang molek. Di mana kita dah belajar lah.
ambil air semaya ni, setiap anggota yang kita ambil tu akan diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita basuh tangan, kesilapan yang tangan buat akan diampun. Kita basuh muka, kesilapan yang melibatkan muka kita akan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita basuh kaki, tangan dan sebagainya, perkara-perkara yang melibatkan dosa, sama ada kaki ke tangan apa kita basuh, akan diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah satu semua antara apa dia ni yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kifarat dalam kehidupan kita. Sebab tu orang Islam ni dia banyak benda-benda yang boleh delete dosa dia, yang boleh hapus dosa dia ni. Semaya bukan sekali. Ambil air semaya bukan sekali, tuan-tuan semua kan. Setiap kali dia ambil semaya, inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita tengok dari segi perjalanan di masjid lagi, sebelum kita melihat dari segi tunggu semaya lagi, sebelum kita tengok dari segi apa dia ni hadir majlis ilmu dan sebagainya, ini tentu semua adalah dipanggil rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia ni. Setiap detik kalau kena cara, insya-Allah keampunan ataupun rahmat akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kemudian yang ketiga tentu semua antara kifarat dia panggil ialah wa naqlul aqdam ila al jamaat. Kita akak kaki kita pergi semaya Jumaat. Sini lebih kepada semaya Jumaat dah. Okey. Pergi semaya Jumaat. Okey, alhamdulillah kita tuan-tuan sama saya tengok ni orang sama ni. Okey, daripada siapa sekali kita doalah Allah Taala apa dia beri kekuatan kepada kita istiqamah. Kita boleh mari semaya Jumaat semua. Hadis Nabi kata wa naqlul aqdam minal jamaat. Dia bawa kaki dia. Okey, ataupun dia jalan lah pergi apa dia ni pergi solat jemaah. Ini tuan-tuan semua kita boleh buat belaka baru-baru gini ni. Sebab tu dia berkata saya tak ngaji, saya tak ngaji tinggi. Ni baru-baru ngaji rendah pun boleh buat ni. Sebab tu dalam Islam keadilan Allah Taala ataupun rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ajaran Nabi ni tuan-tuan semua dia boleh guna belaka sama ada ngaji tinggi ataupun ngaji rendah. Yang ngaji tinggi tak boleh buat kau ni pun belana juga kadang-kadang kalau ke mana kan. Mana kalau kita tuan-tuan semua kalau kita boleh buat walaupun kita ngaji sikit ni benda-benda yang kita boleh buat belaka ni. Pergi semaya masjid. Kita ambil semaya sepenuh di rumah. Kita tunggu semaya lain antara benda yang ruang-ruang yang kita boleh buat. Kan yang diberi ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebab itulah tuan-tuan semua yang penting maknanya kita ambil kesempatan lah. Apa dipanggil fastabiqul khairat, kita kena segera, kita kena cepat. Okay, sebab kebaikan ni banyak sangat tuan-tuan semua, cuma kita atur molek. Okay. Ini benda-benda yang kita boleh buat walaupun tak ngaji pondok 20 tahun, tak ngaji sampai PhD ke apa semua kau. Ini antara amalan-amalan yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita boleh buat. Kemudian akhir sekali ialah wa ammad darajat. Akhir sekali ialah tingkatan darjat. Okey. Allah ni pakai nak DJ apa nak tinggi belaka lah ni kadang-kadang kan. Ulama sikit kadang-kadang bona kadang-kadang kan. Nak dalam kehidupan dunia lah. Nak cepat kadang-kadang kita taklah mana pun nak naik pakak dan nak gapo semua. Tapi tuan-tuan ramai kadang-kadang kita tak mikir bagaimana nak tingkatkan pakak kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ni tuan-tuan semua Nabi sebut tiga amalan. Okay, dalam hadis ni ada lain banyak lagi lah. Cuma dalam hadis ni 3 amalan yang boleh tambah nilai kita panggil ataupun derajat kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali ialah fa'it'amut ta'am. Bagi makanan kepada orang. Cakna kepada masyarakat kita panggil. Sebab itulah kita dah bicara sokmo maknanya cakna kepada masyarakat ni antara apa dia ni amalan yang besar dalam Islam. Siapa sini dia sebut mana it'am beri makan kepada orang itu maknanya satu usaha yang besar dalam kehidupan seorang muslim. Okey. So, yang kedua pula kita bagi makan ke orang ni kita kena ingat maknanya bukan benda biasa. Dalam hadis dikira sebagai ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kita sebut sama konsep ibadat dalam Islam ni bukan hanya sekadar sembahyang lah. Usaha kita untuk nak tengok orang lain bahagia, usaha nak tengok orang lain senang, ini pun sebahagian daripada ibadat yang akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu semua kalau kita baca dalam surah surah Al-Insan pagi Jumaat tu cuma orang ni tak sampai situ lah, dia reka-reka belakang dalam ni. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Antara ciri-ciri orang-orang ahli syurga ni tentu semua adalah beri makan kepada orang miskin, orang yang ditawan ke apa semua kan. Yang penting maknanya usaha untuk cakna kepada masyarakat yang terlantar, yang lapar ni, ini sebahagian daripada amal Islam yang
yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua pula tuan-tuan semua ialah dia panggil apa dia ni, ifsya'us salam. Yang kedua pula ialah tuan-tuan semua ialah dia panggil apa dia ni, mengucap salam, bagi salam. Assalamualaikum. Jumpa assalamualaikum. Assalamualaikum. Benda tak payah tuan-tuan semua kan, tapi nak buat tu kadang-kadang susah. Bagi orang yang saya pernah sebut, bagi orang yang tak biasa kadang-kadang berat nak bagi salam ke rumah, payah kadang-kadang, berat nak bagi salam. Sebab tu saya pernah sebut sebelum ni, kadang-kadang bini kejut kadang-kadang apabila dah nikah 20 tahun dah tiba bunyi salam. Nak tubik tak berani, takut kutip sedekah. Tengok-tengok untuk lelaki, untuk lelaki baru-baru nak beramal dengan hadis tu. Nak ceritanya gitu, siapa-siapa gitu sekali tu semaknanya budaya ni tak jadi budaya kita. Rasulullah SAW apabila dia bincang masalah hadis kaitan dengan kelebihan bagi salam ni, sahabat peringkat Ibnu Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala nak menghayati hadis ni tuan-tuan semua, dia pergi jalan Kedah. Cerita ni ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dia jalan Kedah, dia tak beli tak gapo, dia ajak saya dia pergi. Hanya sekadar ucap pasal assalamualaikum. Sebab ramai orang di Kedah kalau banding dengan di rumah ni. Tak. Siapa gitu tu, so dia nak kemuliaan daripada Allah Taala, nak apa dia ni, nak menghayati apa yang diajak oleh Nabi SAW dan kelebihan yang begitu banyak ni dalam hadis ni. Maka apa dia ni, dia sanggup pergi jalan Kedah, tak beli pun. Tapi hanya sekadar nak jumpa orang, assalamualaikum. 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 Lah ni orang nak jadi tak okey ayat assalamualaikum semua, tak salah agak-agak dia ikhlas gitu yalah. Tak. Itu semua maknanya patut jadi budaya kita lah. Yang ketiga pula ialah as-salatu bil laili wan nasu niyamun. Yang ketiga ni tuan-tuan semua adalah apa dia ni, dia semaya waktu malam pada masa tu orang tidur belaka. Dia bangun, dia tidur, apa dia bangun kemudian semaya, masa tu orang duk senyap belaka duk tidur, tapi dia bangun bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentu semua tiga apa dia ni, tiga amalan kita panggil apa dia ni, tiga amalan yang buat kebahagiaan kepada manusia ataupun darjat nilai tambah akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ni tentu semua saya sebut tadi tentang darjat. Sebenarnya hadis ni adalah ada hadis lain. Kalau mengikut apa yang disebut oleh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni tentu semua satu peribadi yang orang Yahudi lah. Dia ada pendeta Yahudi yang begitu hebat. Dia masuk Islam. Kemudian Nabi SAW sapa di Mekah, sapa di Madinah, kemudian dia pergi jugalah. Sebab dia awak kajian dalam kitab Taurah dia tu, kitab Injil, apa dia kitab Taurah, apa dia kitab Taurah dia sebut tentang sifat-sifat Nabi. Bila Nabi sapa di Madinah tu semua, dia pergi jumpa Nabi, dia kata ini bukan muka pendusta, dia tengok air muka dia pahal dah. Kemudian tuan-tuan semua, dia akhir sekali dia tengok dan ditanya Nabi perkara, Nabi jawab belaka dan serupa dengan apa yang dia belajar dalam kitab dia dulu. Kemudian dia sebut dalam riwayat mengatakan, kemudian hadis mula-mula sekali dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang saya sebut inilah. Nah tu dia ni satu hadis yang kait tengah ni jugalah. Dia kata hadis mula-mula sekali dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulu jannata bisalam. Hadis pertama sekali dirakam dalam kehidupan dia lah Abraham bin Salam ni, kata dia hadis pertama yang saya beri mas lepas daripada saya beri email, saya terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia ialah sabda yang saya kata tadi. Nabi kata, wahai manusia, lakukanlah tiga perkara ni. Yang pertama sekali ucap apa dia, afshus salam, sebarkanlah salam. Jumpa bagi salam, jumpa bagi salam. Sebab sadar ni tentu semua adalah ada panggil budaya kita orang Islam lah. Sebab itulah walaupun kita berlainan keturunan, berlainan bahasa, kita jumpa punya salam kita boleh faham ini orang kita ni. Tak, kita pergi di Eropah tiba-tiba punya salam, ini orang kita walaupun kulit dia lain. Pergi di Jepun tiba-tiba punya salam. Sebab itulah salam ni adalah satu apa dia panggil, satu daripada budaya ataupun sunnah kehidupan orang Islam. Kan? Kemudian yang kedua dia dengar daripada Nabi, hadis ni lah, kata dia waktu dia ni at'imut ta'am, beri makanlah kepada orang lain. Kemudian wasallu bil laili wan nasu niyamun. Kemudian Nabi tambah belakang itu, Nabi kata tadkhulul jannata bisalam. Nabi kata kalau buat tiga perkara ni, pertama sekali bagi salam, yang kedua ialah bagi makanan kepada orang, yang ketiga pula ialah berqiyamul atau bertahajud waktu malam, tadkhulul jannah bisalam, maka insya-Allah dia akan masuk syurga dalam keadaan sejahtera.
Ini antara hadis yang katanya Allah bersalam kaitan dengan hadis kita bincang pagi inilah. Antara hadis pertama sekali dia dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan semua yang saya tak sepanjanglah. Mungkin orang nak ngundi ke apa ni ke. Kita pakat-pakat tu baik ngundilah dan kita doa kepada Allah Taala yang terbaik. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Itu doa kita kepada Allah Taala. Kita minta orang yang dipilih adalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita minta dengan Tuhan jangan Allah Taala lantik orang tak molek untuk mengurus kehidupan kita. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Sekatlah tuan-tuan semua untuk pagi ni sama-sama kita berdoa semoga perkara yang kita bincang hari ni Allah Taala permudahkan kepada kita untuk menghayati dalam kehidupan kita. Moga-moga kita berjaya, moga-moga dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, moga-moga darjat kita ditingkatkan dan akhir sekali ialah kita dapat menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang akan bawa binasa dalam kehidupan kita insya-Allah taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.